قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, anak telah pun faham hukum yang dinamakan idgham bi ghunnah atau dinamakan juga idgham ma'al ghunnah. Semuanya adalah sama, ada disebut begitu, ma'al ghunnah atau bi ghunnah. Yaitu apabila nun mati. Ingat, apabila nun mati ataupun baris dua tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat. Apa huruf yang empat? Ya, nun, mim, waw. Ringkasnya dia kata iyanmu. Cuba kata semua. Iyanmu. Senang, jangan kata ya, nun, mim, waw. Satu kali iyanmu, sudah kita tahu empat huruf ini. Nun mati, baris dua bertemu huruf ini, inilah namanya idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah. Alhamdulillah. Cara macam mana nak buat sekarang? Dua tugas. Masuk dan dengung. Apa yang dimasukkan ini? Nun tadi, yang mati. Juga baris dua ni, ke dalam huruf yang salah satu pada empat ni. Lepas tu, terus didengungkan. Itulah yang kita faham, yang telah anak-anak tahu dan telah catat berkaitan dengan hukum idgham bi ghunnah atau idgham ma'al. Sekarang cikgu nak mendoga bagaimana fahaman rekan anak-anak semua kepada Halilah dulu. Cikgu minta cuba beri satu misal, iaitu nun yang mati bertemu dengan huruf ya, katakanlah. Boleh tak bagi misal? Boleh ke? Wa man ya'mal. Lagi sekali. Wa man ya'mal. Wa man ya'mal. Nampaknya betul-betul masukkan nun dalam ya. Dia tak baca wa man ya'mal. Itu yang tepat. Wa man ya'mal. Kemudian terus ada dengung. Tepat misalnya dan tepat bacaannya. Itu dia. Nun bertemu dengan ya. Seterusnya, soalan kedua, cuba Muhammad Amin terangkan pula. Kali ini cikgu minta misal juga satu juga dengan waw pula. Nun bagaimana? Boleh cikgu. Misalnya miwalin. Lagi sekali. Miwalin. Bagaimana para penonton? Betul tak tepat misal ini? Dia kata miwalin. Miwalin. Nun tak ada dengar lagi. Sebab dimasukkan dalam waw. Lepas tu ada pula dengung. Inilah idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah. Alhamdulillah, dapat tepat. Tentu sekali anak telah pun nak mengetahui syarat-syarat idgham. Cikgu dah terangkan dulu. Bagaimana? Kita tanya kepada Zahratul Lil. Apakah syarat-syarat yang nun mati ini dalam hukum idgham ni? Cuba terangkan syaratnya. Syaratnya, ia hendaklah bertemu dalam dua kalimah, cikgu. Baru boleh? Barulah ia boleh diidghamkan. Bukan syaratnya. Mesti ada dua kalimah. Artinya, nun yang mati kalimah yang lain, huruf yang empat tadi kalimah yang lain. Baru boleh idgham. Ini menurut syarat-syarat dalam idgham ma'al ghunnah. Baiklah, cuba Izzat terangkan. Bagaimana jika nun ni mati bertemu dengan huruf idgham juga dalam satu kalimah? Tadi dia kata syaratnya mesti dua kalimah. Bagaimana kalau bertemu dalam satu kalimah? Apa macam? Wajib dibaca dengan izhar, cikgu. Wajib dibaca dengan Izhar. dengan izhar. Apa nama izhar ini kepada Suhana? Hukum ini dinamakan izhar mutlak. Izhar mutlak, bukan izhar halqi. Izhar halqi pasal keluar pada ini mutlak semata-mata. Baik, sudah tepat jawapannya. Izhar mutlak. Cuba Taha terangkan. Bunyi izhar mutlak yang sebenarnya, bagaimana yang salah, bagaimana yang betul. Kita tanya kepada Taha, macam mana bunyi betul izhar mutlak ni? Yang betul itu. Bunyi betul ialah qin wa nun.
Qin wa nun, kata dia. Misalnya qin wa Wanun. nun. Lagi satu, ada lagi misal satu saja. Ada. Boleh lagi? Bunyanun. Bun ya nun. Artinya nun yang apa dia buat? Nun dan ya Apa nak buat nun ni sekarang bunyinya? tanpa dengung. Terang, Nyata. jelas, nyata, tanpa Dengung. dengung. Qin wa nun. Bun ya nun. Sebab dalam satu kalimah. Bunyi yang salah macam mana? Qiwanun. Qiwanun. Lagi? Buyanun. Buyanun. Kalau kita jumpa nanti, jangan anak baca ya. Sebab syarat kita ada dua kalimah. Sekarang terdapat dalam satu kalimah, maka tidak boleh baca dengan idgham bi ghunnah. Tapi wajib dibaca dengan izhar apa namanya? Izhar. Alhamdulillah. Anak telah faham tentang idgham ini. Apa sih dia anak-anak? Seterusnya kita sambung pelajaran kita kali ini, yaitu bernama idgham juga. Namanya juga idgham. Tapi kali ini idgham bi ghairi ghunnah. Kalau tadi bi ghunnah atau mal ghunnah, kali ini bi ghairi ghunnah. Ada orang kata bila ghunnah. Boleh juga bi ghairi ghunnah ataupun bila ghunnah. Sebelum itu, cuba semua catat. Misal saya terangkan. Ya, cuba catat. Yang pertama, di samping grafik pun ada juga, dan anak juga catat. Cuba dengar. Mirrahmatin. Cuba dengar dulu, tulis. Mirrahmatin. Cuba ikut semua. Mirrahmatin. Misal yang pertama. Misal yang kedua. Dengar lagi. Fi 'ishatir radiyah. Coba. Fi 'ishatir radiyah. Lagi sekali ikut. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Itu dia. Anak telah catat ya. Misal yang pertama. Dan misal yang kedua. Para penonton, coba lihat kepada grafik yang ada ni. Itulah misalnya. Ada dua misal. Apa yang kita dapat sekarang anak-anak? Dan para penonton semua. Misal pertama merahmatin. Nun. Kita dengar. Mati. Nunnya mati. Jumpa dengan satu huruf ra yang bersabdu. Dan berbaris. Begitu juga fi 'ishatir radiyah. Baris dua. Bawah. Bertemu dengan ra yang bersabdu. Semuanya kita dapat pada dua kalimah. Ya? Min rahmatin juga dua kalimah. Fi 'ishatir radiyah juga dua kalimah. Ini tentang tulisannya. Kita dapat nun mati jumpa dengan ra, baris dua kita dengar ra. Bagaimana dengan bunyinya? Coba dengar. Min rahmatin. Coba semua. Mirrahmatin. Lagi dengar. Min rahmatin. Mirrahmatin. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Lagi sekali. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Tentu anak-anak semua dengar. Yang pertama misal min rahmatin, nunnya juga hilang. Mana perginya? Dimasukkan dalam huruf ra. Dia tak hilang dalam tulisan, tetap ada dalam bacaan. Tak dengar. Ini namanya idgham. Bukan hilang ke mana, hilang masuk dalam huruf ra. Begitu juga fi 'ishatir radiyah, baris dua juga. Tak ada fi 'ishatin masuk dalam huruf ra. Inilah namanya juga idgham. Tapi kalinya lain. Kalau dulu ada dengung, kali ini dia tak ada dengung. Fi 'ishatir radiyah. Mir rahmatin. Tak ada mir rahmatin. Tak ada baca 'ishatir radiyah. Itu sebab dia katakan idgham bi ghairi ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Makna masuk tanpa ada dengung. Sudah kita dapat bagaimana bunyinya, bagaimana dia punya apa. Macam mana kita nak kenal sekarang? Kita boleh kenal dengan ada hurufnya. Ada bertemu nun dengan berkana huruf. Huruf idgham bila ghunnah ni atau bi ghairi ghunnah hanya dua. Catat semua. Lam tadi ra, yang kedua lam. Kalau kita dengar ringkas kita kata ral, kita kata Ral. senang. Bila nun mati. Baris dua. Bertemu dengan huruf yang dua ini. Macam kita bagi misal tadi,
Berrahmatin atau fi isyatin. Inilah yang dikatakan idgham bighairi ghunnah. Ada beberapa misal lagi, cuba lihat ke grafik kita. Ini kata misal mir rabbihim. Apa nak baca sekarang? Min rabbihim ke mir rabbihim? Mir Rabbihim. Sebab dia masukkan dalam. Baik. Bagaimana baris dua pula? Coba Ghafurur Rahim. Coba. Ghafurur Rahim. Kali ini baris dua bertemu dengan apa? Ra. Dengan Allah. Sebab cuba dah katakan tadi dua huruf idgham. Kali ini cuba dengan pula lam, macam mana pula bunyinya. Nun mati cuba dengan lam. Cuba ikut semua. Min labanin. Min labanin. Lagi sekali. Min labanin. Min labanin. Itu juga nun masuk dalam apa? Dalam lam. Masuk tanpa dia. Tanpa dengung. Baik, bagaimana baris duanya? Dengar baris duanya pula. Sa'ighal lisyaribin. Cuba semua. Sya'iran lisyaribin. Tengok grafik. Sa'ighal lisyaribin. Lagi. Sa'ighal lisyaribin. Panjangkan lagi, cuba. Sya'iran lisyaribin. Jadi semua kita lihat ni. Baris duanya, nunnya bertemu dengan ra, masuk tanpa dengung. Baris dua juga begitu tanpa dengung. Juga dengan lam. Begitu juga. Tidak ada yang mempunyai dengung, cuma masuk. Inilah bunyi yang dikehendaki. Yang dikatakan tadi hukum idgham bighairi ghunnah. Yang terdapat hanya pada dua huruf. Lam dengan ra ataupun ra dengan lam. Apa dia punya ringkasan dia apa namanya? Ral. Cuba kata. Ral. Jangan lupa anak. Setiap kali kita jumpa nun mati ataupun baris dua, jumpa dengan huruf ra masuk tak dengung. Juga dengan lam masuk tanpa dengung. Baik, kesilapan yang berlaku. Kalau cikgu baca macam ni, apa yang anak-anak dengar? Min rabbihim. Apa kita dapat kalau cikgu baca ni? Min rabbihim. Apa kesilapan yang berlaku? Tentu anak mengatakan tak ada masuk. Diterangkan bunyi apa? Nun. Bunyi nun terang. Min rabbihim. Ni bacaan bukan ilgham, namanya apa? Izhar. Kalau kita baca min rabbihim, bukan dia idgham. Apabila nun diterangkan namanya Izhar. satu salah. Ini bukan idgham. Baik, bacaan yang kedua pula. Dia baca begini pula. Min rabbihim min labanin ghafurur rahim. Apa yang salah sekarang? Didengungkan. Didengungkan. Kita kata ghair ghunnah arti tanpa dengung. ada salah juga. Jadi yang tadi terangkan nun pun salah. Yang kedua didengungkan pula. Jadi apa yang kita faham sekarang? Itu dia dua perkara yang kita nak jaga. Jangan sekali-kali kita baca dengan izhar, jangan sekali-kali baca dengan dengung. Jadi dengan ini fahamlah anak. Huruf idgham semuanya kita campur dengan idgham ada 6 huruf. Terbagi kepada dua. 4 huruf mim, nun, waw, ya dikatakan idgham bi ghunnah. Idgham apa? Bi ghunnah. Yang 2 huruf tadi yang tanpa idgham dan idgham bi ghairi. Ini 6 ni huruf namanya apa? Idgham ya. Kita bagikan 2. Ada ulama mengatakan kita nak hafazkan katakan yarmalun. Cuba semua kata Yarmalun. kalau orang tanya berapa huruf idgham? Dia kata 6. Cuba kata ya, ra, lam, mim, nun, waw. Lepas tu kita bagikan dia kepada 2 bahagian. 4 huruf mim, apa tu? Ya, nun, waw, mim, ya, yanmu. Ni idgham bi ghunnah. Ral idgham Bi ghairi. Alhamdulillah. Anak sudah tahu. Tugasnya idgham ma'al ghunnah 2, masuk dengung. Tugas yang idgham bila ghunnah atau bil ghunnah tugasnya satu. Masuk saja tanpa dengung. Kemudian anak-anak, kita nak faham lagi
Idgham ni pula terbagi pada dua lagi. Ada yang kata sana idgham kamil. Ada yang kata idgham naqis. Cuba ikut semua. Idgham kamil. Cuba. Idgham kamil. Apa arti kamil? Sampur. Ada lagi satu namanya idgham naqis. Cuba. Idgham naqis. Artinya idgham tak Kenapa? Dalam 6 huruf ni juga dia kata satu idgham, dia bagi dua lagi. Satu kata idgham kamil, satu kata idgham naqis. Baik, sekarang kita perhatikan. Katalah misal mir rabbihim tadi. Mir rabbihim, apa kita dapati? Nun ini punya makhraj. Dengung ada nun, hilang semuanya, masuk kepada apa? Kepada Allah. Itu milladun juga atau millabanin. Apabila hilang dengungnya, hilang dia punya makhrajnya dimasuk itu, dia kata kamil. Artinya dia sudah hilang. Maknanya sempurna betul itu, betul-betul 100%. Tetapi kalau masih lagi dengungnya di luar, katalah sekarang may yu'minu yang kita tadi bahkan may yu'minu atau may ya'mal yang kita tulis cantik itu. Masuk tapi dengungnya di luar lagi tak masuk. Ini namanya idgham naqis. Ingat, apabila masuk semua makhrajnya, masuk dengungnya, maka kata idgham kamil. Apabila kita kata masuk dengung dia punya apanya? Makhraj saja masuk, dengungnya tinggal, namanya idgham naqis. Baik, kita nak tahu sekarang berapa ada idgham kamil. Senang saja kita dapat tahu. Ada bertemu dengan 4 huruf ni. Apa dia hurufnya? Nun, cuba ikut semua. Nun. Ra. Mim. Lam. Ikut semua. Normal. Kalau jumpa nun mati, baris 2 dengan huruf 4 ni kita kata idgham kamil. Lagi sekali cuba normal. Nun. Ra. Mim. Lam. Idgham kamil. Baik. Kalau jumpa dengan 2 huruf saja, iaitu ya dengan waw. Cuba kata you. Namanya idgham naqis. Kenapa? Sebab tengok, dengung ada tapi luar. May ya'mal, masuk, nunnya hilang tapi dengung masih luar lagi. Miwalim, masuk, dengungnya dulu. Sebab itu dia katakan idgham naqis. Jadi cikgu nak berikan sekarang, cuba tengok. Idgham ma'al ghunnah hurufnya 4. Kita tengok pada grafik tengok. Ya, nun, mim, waw. Namanya idgham bi ghunnah. Yanmu, kalau ringkas. Baik, idgham bi ghairi ghunnah. Hurufnya 2. Ram dengan lam, kita kata ral. Cuba kata Ral. Dah tahu dah. Idgham kamil, hurufnya ada 4. Nun, ra, mim, lam. Apa dia bunyi? Normal. Cuba. Normal. Idgham naqis ada 2. Apa dia? Ya dengan Waw. apa bunyinya? You. Alhamdulillah. Jadi dengan ini anak-anak telah faham. Bila nun mati, baris 2 bertemu dengan huruf yang 6 ni, kita bagi kepada 2. Satu bi ghunnah, satu bi ghairi ghunnah. Begitu juga kita bagi lagi. Kalau bertemu dengan 4 huruf normal, kita kata kamil. Kalau jumpa dengan ya, dengan waw, namanya naqis. Ada satu perkara yang cikgu nak terangkan dalam bacaan kita anak-anak. Yang ini hafaz, yang kita sedang nak pelajari. Dalam riwayat hafaz, ada satu kecuali. Kalau nun mati jumpa dengan ra, dia tak boleh baca pula dengan idgham. Idgham apa? Idgham naqis atau idgham bi ghunnah. Katalah agak dalam misal satu bacaan dalam suratul Al-Qiyamah. Cuma kita tengok kepada grafik kita. Suratul Qiyamah ayat 27. Cuba tengok. Bunyinya man raqin. Cuba tengok semua. Man raqin. Suratul apa? Qiyamah. Catat semua. Suratul Qiyamah. Apa bunyinya? Man raqin. Sekarang nun jumpa sama ra. Kalau ikut hukumnya, tentu mesti baca dengan
idgham apa? Idgham bighairi? Kita mesti baca man raqin marraqin. Tetapi oleh sebab kita baca riwayat hafaz, kecuali dalam bacaan ini kita mesti baca dengan izhar dan sakta. Apa bacaan namanya? Sakta. Izhar dan sakta. Berarti izhar nunnya diterangkan. Arti sakta berhenti sebentar tanpa bernapas. Berhenti sebentar tanpa bernapas. Kemudian berapa masa nak panjang ni? 2 hakat. Kemudian dimulakan terus baca. Cuba ikut tengok bacaan dia kendaki dalam kita punya bacaan. Cuba kata man raq. Cuba Man Raq. kalau kita baca man raq tak ada sakta. Izhar juga. Tapi bacaan yang tepat cuba man raq. Cuba Man Raq. itu dia. Inilah bacaan yang dikatakan apa? Alhamdulillah, setelah anak-anak semua tahu ini, sekarang cikgu nak minta untuk latihan. Cikgu ada siapkan satu surah yang kita tengok kepada grafik kita. Cikgu baca, anak-anak cuba perhatikannya, mana hukum idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bighairi ghunnah atau apa yang dapat sini. Cuba untuk panduan, untuk latihan, kita dengar cikgu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Sampai pada ayat ini saja, ayat 9 anak. Cikgu nak tanya sekarang, wa walidi wa ma walad. Cuba Zahra, apa hukumnya? Hukumnya idgham bi-ghunnah cikgu. Idgham bi-ghunnah, tepat. Yang kedua, coba Halilah terangkan allai yaqdira. Allai yaqdira. Halilah. Idgham bighairi gunnah cikgu. Idgham bighairi Gunnah. gunnah. Tepat. Yang ketiga, cuba kita tanya kepada Muhammad Amin. La yaqdira. Idgham bi gunnah itu. Idgham bighun. Gunnah. Tepat. Seterusnya. Nah, dengar cikgu baca ya. Allai yaqdira. Sudah tadi lepas ya. Kemana sekarang? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Izzat. Idgham bi ghairi gunnah. Idgham Bi ghairi gunnah. malan lubada. Idgham bi ghairi gunnah. Bighairi gunnah. Tepat. Yang kelima soal. Alam yarahu. Alam yarahu. Bagaimana Suhana? Idgham nakis cikgu. Mula-mula kita tanya idgham gunnah al-gunnah. Tak mau nakis dulu. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham Bighairi idgham gunnah. bighairi ke? Bighairi gunnah. Tanpa dengung. Betul. Alam. Jangan baca alam. Dia mesti alam. Ya akhir. Jangan tanya kepada Taha. Walisana wa syafatai. Apa? Idgham bi ghairi gunnah. Idgham? Bi ghairi gunnah. Betul? Walisana wa syafatain. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kalau bighairi gunnah salah. Ini dia. Dapat dijawab oleh rekan anak-anak segala ayat yang telah terdapat dalam surat apa? La uqsimu bihadzal balad. Baiklah. Begitulah caranya kita selalu berlatih hingga kita bertemu anak-anak. Saya ucapkan selamat maju jaya dalam pembacaan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak telah pun mencatat pelajaran yang lalu dalam bahagian kedua, yaitu hukum nun mati ataupun tadwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Anak tentu tidak ragu-ragu lagi, itulah yang dinamakan idgham. Segala misal-misal telah cikgu berikan dengan bunyi yang
berkenaan. Dan bahagian-bahagian idgham, anak sudah tahu, ya, semuanya telah anak-anak catat dan telah faham. Kali ini cikgu nak menduga bagaimana fahaman anak-anak semua. Beberapa soalan telah cikgu sediakan. Cuba para penonton ikuti soalan ini, ya. Soalan yang pertama, cuba dengar dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham? Kita tahu idgham. Apa yang dimaksudkan dengan idgham ini? Cikgu kemukakan soalan ini kepada Muhammad Amin. Cuba bagaimana jawapannya, kita dengar. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan idgham? Ya, cikgu. Idgham itu berarti memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris, cikgu. Kira-kira seperti bunyi huruf yang satu ataupun berbunyi huruf yang bersabdu. Ya. Masukkan huruf yang pertama yang mati ke dalam huruf yang kedua yang berbaris. Dan bunyi itu seperti hurufnya yang satu. Kemudian ada seperti bunyi sabdu. Itulah makna idgham yang tepat. Masuk, kemudian bunyi satu. Bunyi satu huruf. Tepat. Inilah yang telah kita pelajari pada pelajaran lalu. Kemudian soalan yang kedua. Sama-sama kita dengar dulu. Berapa bahagian idgham? Kita tahu idgham tadi. Berapa pula bahagian idgham? Dan nyatakan kepada Halilah, kita tanya. Idgham terbagi kepada dua, cikgu. Dua. Baik. Yang pertama, idgham bi gunnah. Kedua, idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Tepat. Ya, dibagi kepada dua. Bi gunnah dan ghairi gunnah. Tapi kita nak bezakan juga. Apa beza idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah? Apa beza antara dua idgham ni? Baik, cuba kita kuburkan soalan ini kepada Taha pula. Ya, cikgu. Bezanya ialah idgham ma'al gunnah hendaklah dimasukkan ke dalam huruf kedua serta berdengung. Ya, masuk dan dia Dengung. baik. Idgham bi gunnah atau bi ghairi gunnah? Manakala idgham bi ghairi gunnah hanya memasukkan huruf tanpa ada dengung. Masuk saja tanpa dengung. Itulah bezanya. Yang satu masuk dengung, yang satu masuk tanpa dengung. Walau bagaimanapun cikgu tak terangkan juga, ada lagi idgham kamil, ada lagi idgham naqis. Idgham kamil ada 4, ingat ya, normal. Idgham tanpa naqis, yakni 2 saja, u. Ini kita faham lah ya. Baik. Walau bagaimanapun anak-anak, ada lagi beberapa soalan ni. Bagaimana kita dapat kenal? Dia kata idgham 2 tadi. Macam mana kita dapat kenal idgham? Yang dikatakan idgham ma'al gunnah, yang dia kata idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Macam nak kenal dua ni? Cuba Zaratul Lil bagi jawab. Ia dapat dikenali melalui huruf-huruf mereka. Idgham bi gunnah ada 4 huruf, iaitu yanmu, iaitu ya, nun, mim dan waw. Iya. Idgham bi ghairi gunnah 2 huruf, iaitu ra dan lam. Senang saja. 4 huruf asal nun mati, baris 2 jumpa kanan kita kata bi gunnah. Jumpa lagi 2 huruf ram sama la, kita kata bi ghairi gunnah. Dan bacaannya sudah diterangkan tadi, yang satu masuk dan dengung, yang satu masuk saja tanpa dengung. Tepat para penonton. Alhamdulillah. Tapi ada masih lagi. Misal cikgu nak minta sekarang. Kita tahu ceritanya, tapi bagaimana misal? Cuba bagi satu misal bi gunnah, satu misal tanpa gunnah. Makna bi gunnah, bi ghairi gunnah. Cuba bagi masalah Izzat cuba. Bagi idgham bi gunnah, misalnya ialah wa man ya'mal. Wa man ya'mal, masuk dan dengung. Betul? Dan bagi idgham bi ghairi gunnah, misalnya ialah min labanin. Min labanin. Ini semua misal nun. Begitulah kalau ada baris 2 pun, begitulah bacaannya. Boleh tak bagi kalau baris 2 punya? Ya. Yawma idzi yasdur. Yawma idzi yasdurun. Betul? Itu baris 2. Sa'ighal lisyaribin. Sa'ighal lisyaribin. Baris 2 jumpa lam. Baris 2 jumpa dengan ra. Kita sudah faham. Dua-dua ni tak boleh baca dengan dengung. Tapi yang pertama tadi, baca dengan dengung setelah masuk. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah faham juga, adakah semua idgham ni atau punya syarat atau tidak tentang idgham ni? Ada syarat atau tidak? Cuba kita tanya kepada Suhana. Ya, cikgu. Syaratnya ialah mesti terdapat dalam 2 kalimah. Mesti terdapat 2? 2 kalimah. Tak boleh katanya satu kalimah. Dalam idgham ini, mesti syaratnya bertemu dalam 2 kalimah. Bagaimana Muhammad Amin? Kalau kita terdapat nun dalam satu kalimah macam mana?
Wajib dibaca terang dan nyata, cikgu. Wajib dibaca terang dan nyata. Nyata. Boleh bagi misal? Ad-dunya. Ad-dunya. Macam mana salah bacaan? Ad-dunya. Kalau dibaca orang ad-dunya, dia kata nun mati dengan ya kena idgham. Tapi dia tak tahu dalam dua kalimah berbeda dalam satu kalimah. Dia kata tadi apa? Izhar apa namanya? Izhar mutlak. Izhar mutlak. Alhamdulillah. Baik, ada tak riwayat hukum ni semua sama begitu atau adalah bacaan hafaz yang tertentu dalam hukum idgham ini? Ada tak? Cuba Halilah. Ada cikgu. Ya. Dalam kalimah man raqin, Ha. menurut riwayat Hafiz, kalimah ini hendaklah dibaca dengan hukum izhar dan saktah, cikgu. Bagaimana caranya? Artinya, kalimah man hendaklah dibaca dengan hukum izhar, iaitu nyata, terang tanpa dengung. Kemudian saktah diberhenti sebentar tanpa bernafas selama 2 harakat. Kemudian dimulakan kalimah seterusnya. Raqin. Baik, cuba bacakan. Man raqin. Itu dia. Satu ni saja. Yang lain kalau nun cepat ra, dia marraq. Tapi dalam riwayat yang sedang kita nak belajar ini hafaz. Tariq Syatibiyah. Maka hendaklah kita baca dengan izhar dan saktah. Man raq. Man raq. Alhamdulillah. Anak semua telah faham dalam bahagian idgham bila gunnah, idgham al-gunnah semua tahu. Adakah soalan apa-apa dalam perkara ini? Kalau tak ada, cuba nak teruskan jalan. Ada soalan apa-apa? Ada cikgu. Ada soalan nampaknya. Mengapa ia masih menjadi idgham kamil walaupun nunnya masih kedengaran? Kenapa ia tidak menjadi idgham naqis? Itu soalannya. Kata idgham kamil masuk semua dalam itu. Tapi kenapa dengar pula tanwinnya dia punya baris apa? Dengung tu kenapa? Kata misalnya min ni'matin. Min malin. Kenapa pula kata idgham kamil? Marra, misal apa? Min ladun. Min rabim, itu betul lah nunnya dia punya masuk ke dalam dengungnya semua. Kenapa ini pula dua kata idgham naqis? Sebenarnya anak. Dengung yang ini dengung nun yang dua. Min ni'matin. Nun yang kedua bukan nun yang pertama punya. Ya. Mim malin. Dengung punya mim, bukan dengung punya nun. Jadi dia masukkan dengung dalam huruf yang kedua. Itu berkata izgham kamil. Jadi kalau kata min na'matin, bukan dengung luar, dengung dalam. Nun yang kedua. Mim malin, dengung yang kedua. Faham ya? Itu sebab dikatakan idgham kamil. Alhamdulillah. Seterusnya, kita masuk bahagian yang ketiga pula. Bersedia, catat. Apa namanya hukum yang ketiga ni anak? Ikut semua. Iqlab. Cuba semua ikut. Iqlab. Hukum yang ketiga. Namanya apa? Iqlab. Baik. Sebelum itu cikgu nak bagi misal dulu. Cuba para penonton dan sekalian lihat kepada grafik kita. Lihat apa bunyinya. Yang pertama, ambi'uni. Cuba ikut semua. Ambi'uni. Itu grafik ada tulis ambu ini, ya. Yang kedua, wa amma man bakhila. Cuba. Wa amma man bakhila. Kedua. Yang ketiga, sami'un basir. Sami'un basir. Alhamdulillah. Inilah misal yang dikatakan iqlab. Kita perhatikan. Misal yang pertama tadi, ambi'uni, nunnya adalah mati. Bertemu dalam satu kalimah dengan huruf ba. Itu ambi'uni. Misal yang kedua, nun juga mati. Bertemu dengan bakhila ba juga. Tapi kali ini dua kalimah. Man satu, bakhila satu. Misal yang ketiga, sami'un basir. Apa kita jumpa sekarang? Baris dua, jumpa dengan ba. Mesti dua kalimah. Kalau mesti dua kalimah. Baik. Kita sudah tahu sekarang. Tiga misal ini, apa beza di antara bunyinya? Cuba sekarang anak perhatikan. Katakanlah ambi'uni. Dia tak ada bunyi an. Dia bunyi am. Artinya, nun ini dia tukar jadi mim. Kalau orang baca ambi'uni, jadi tukar nun jadi mim. Kemudian, didengung pula. Tak boleh ambi'uni aja. Ambi'uni ada pula dengang. Ya, apa namanya? Gun? Ataupun dia dengung.
dengung yang ringan, tidak dengung berat. Jangan kata dia ringan. Bukan sampai ke tidak. Dengungnya ringan. Itulah dia anak bunyinya. Kemudian ada satu perkara lagi yang kita mesti nak ingat. Kita nak tunaikan ada 3 perkara. Dalam bunyi nun jumpa dengan ba ni, 3 perkara kita mesti tunaikan. Yang pertama, hati-hati semua. Tukar nun jadi mim dalam lafaz bunyi. Jangan tukar tulisan pula. Tak boleh ya. Tukar nun dalam lafaz bunyikan jadi mim. Pun tidak pada tulisan. 1. Yang nombor 2. Didengungkan dengan dengung yang ringan. Mesti ada bunyi dengung. 2. Yang ketiga, serta diikhfakan. Diikhfakan mimnya. Apa diikhfakan? Disembunyikan mim ini. 3 ni kalau kita dapat tunaikan, baru namanya bunyi ikhlab. Betul. Jadi ikhlab artinya apa? Ditukar. Cakap Arab ikhlab tukar. Ya, atau dia dibalikkan begitu, nun jadikan mim. Ini 3 perkara kalau tak dianukan, maka tak betul bunyinya. Jadi macam mana bunyi yang tepat? Cuba dengar. Bunyi yang dikendakkan dalam bunyi ikhlab ni ya. Tengok ya. Anbi'uni. Cuba semua. Anbi'uni. Lagi dengar. Tengok bibir cikgu. Anbi'uni. Cuba. Anbi'uni. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. Nampak bibir? Sami'un basir. Sami'un basir. Artinya, cikgu telah merenggangkan 2 bibir ni sikit. Tahu renggang? Artinya tidak rapatkan. Tengok. Ya. Bukan cikgu baca cikgu baca bi'uni man bakhila sami'un basir. Ya. Artinya, janganlah dikatup rapat 2 bibir mulut ini. Jangan dikatup rapat. Seperti ambi'uni wa amma man bakhila. Begitu juga sami'un basir. Jadi inilah cara yang dikendak kita ni. Apa cara yang tadi? Iaitu direnggangkan kedua bibirmu mulut. Jangan renggang sampai besar pula. Apa bisa tak boleh. Dia sikit aja. Bi'uni. Ya, coba bi'uni. Cuba lagi sekali mau. Anbi'uni. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. Sami'un basir. Sami'un basir. Inilah namanya hukum apa? Ikhlab. Alhamdulillah. Kalau anak jumpa setiap nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan huruf ni, hurufnya 1 saja. Bukan macam izhar. 6. Idgham 6. Tapi ikhlab hanya 1. Mudah tak kita kenal huruf ikhlab? Yang susah bagaimana nak bunyikan. Caranya tu. Tapi kalau dapat kita renangkan sedikit bibir ini, baru tepat. Tapi kalau kita rapatkan betul, maka belum lagi sempurna bunyi apa? Bunyi ikhlab. Ya. Cikgu percaya ada semua telah faham. Ada soalan apa-apa tak lagi ya? Kita terus. Izinkan saya bertanya cikgu. Ya. Kenapa mesti 2 bibir direnggangkan, tidak dikatupkan cikgu? Soalan ni. Kata Amin, kenapa 2 bibir ni mesti renggang? Apa salah kalau katup? Baca begitu. Ambi'uni man bakhila sami'un basir. Kenapa mesti ambi'uni man bakhila? Kenapa? Jawapannya begini. Kalau kita katup 2 bibir, namanya bacaan izhar. Apa arti izhar? Artinya mim ni keluar pada 2 bibir. Cuba semua kata cuba. Itu dia. Kalau kata 2 bibir ni mesti dikatup jadi mim terang. Jadi apabila kita renggang sikit, itu makna sembunyi. Itu makna ikhfa.
sembunyikan mim tu. Jadi siapa yang katuk mulut, mana sudah baca izhar bi ghunnah. Arti izhar berdengung. Kalau kita baca biudi bakhila, itu sebab kita mesti rendahkan sedih. Kenapa? Supaya kita sembunyikan huruf mim tidak keluar tepat. Itu kata ikhfa. Tidak berbunyi tepat. Kalau betul tutup, sudah tepat. Jadi, artinya mesti kita baca dengan merendang sedikit dua birmu. Alhamdulillah. Semua dah faham ya? Baik anak. Kalau kita baca nanti Mushaf Utsmani, satu tanda yang paling bagus anak boleh kenal ikhlab. Di samping kita tahu huruf ba, di mana di sana ditaruh atas nun ada mim kecil. Nah, kita akan belajar besok. Ini cikgu nak tunjukkan sedikit saja. Apa ditaruh apa? Mim kecil. Mim kecil. Mim tu ada tongkat. Bukan mim gitu. Mim ada tongkat bawah. Ini artinya suruh tukar nun jadikan apa? Mim. Jadi mim. Kalau baris dua, nah tengok saya nak tunjukkan sekarang. Ini satu daripada menolong kita. Nun macam nanti. Ada mim kecil. Inilah makna apa? Ikhlab. Kalau baris dua, asalnya baris dua, dia taruh macam ni. Kalau depan, kalau bawah, ini semua namanya hukum bacaan apa? Ikhlab. Kalau baca Rasul Utsmani, insya-Allah Quran kita akan baca, saya akan terangkan lagi lebih lanjut lagi insya-Allah. Itulah Rasul Utsmani. Jadi anak, kali ini cuba satu misal cikgu nak berikan apa hukum kalau cikgu baca misalnya. Cuba dengar cikgu baca ya. Misalnya dalam Quran kita akan jumpa begini bunyi, tengok. Yauma idzin bi jahannam. Cuba dengar baik-baik. Yauma idzin bi jahannam. Cuba kita minta kepada Halilah. Apa yang ada sekarang sini? Tanwin bertemu dengan ba. Tanya bertemu dengan Ba. yang mana? Yauma izin Jadi bacaannya jangan disembunyikan. apa yang disebutkan? Ditukarkan huruf tanwin tu pada bunyi mim. Tiga perkara kan? Kemudian Kemudian Tak dengung? dengungkan. ada kan? Serta Ikhfakan. ikhfakan. Tengok dapat kita. Jangan baca yauma idzin. Ingat anak ya? Pasal baris dua jumpa gambar. Ada lagi satu misal. Cuba dengar. Dalam Quran selalu baca. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Cuba dengar lagi. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Coba nak bertanya kepada Taha pula kali ini. Apa ada hukum di sini? Kalla la yunbadanna fil hutamah. Apa? Tanwin bertemu dengan huruf ba. Betul tanwin? Kalla la yunbadan. Saya boleh jawab dengan tepat ni. Zuratul Lail. Nun mati bertemu dengan ba, cikgu. Nun mati. La yunbadan. Nun mati. Cuba dengan apa? Ba. Dengan ba. Apa hukumnya? Hukumnya ikhlab, cikgu. Iqlab juga. Cuba baca. Kalla la yunbadanna. Baik, tepat punya. Cuba Halilah. Kalla la yumbazanna. Jangan tutup dulu. Cuba kita nak suara. Kalla la yumbazanna. Dengungkan. Kalla la yunbadanna. Kalla la yumbazanna. Bagus. Cuba kita minta kepada Izzat. Kalla la yunbadanna. Tepat. Kalau asal dia bibir tidak tetap, tidak katup, memang iqlab tetap bunyi. Bagaimana Taha? Kalla la yunbadanna. Ya. Kalla la yunbadanna. Alhamdulillah. Satu saja huruf itu bunyi caranya adalah susah. Jadi, jangan lupa anak. Setiap nun mati. Ini dia punya ringkasan daripada pelajaran kita ini. Setiap nun mati. Ataupun baris itu. Sama ada bertemu dalam satu kalimah. Ataupun pada dua kalimah. Ataupun baris dua yang ada dua kalimah. Maka hendaklah kita jaga dengan tiga perkara. Inilah namanya hukum apa? Ikhlas. Ingat Alif. Yang pertama, catat baik-baik. Nun hendaklah ditukar bunyinya dengan bunyi apa?
Mim. Pada tulisan atau pada lafaz ke? Lafaz. Tulisan tak boleh. Lafaz. Pada sebutan saja. Nah, ingat yang pertama, mesti tukar. Jangan baca layun, tak boleh. Layun, tukar menjadi mim. Yang kedua, mesti ada bunyi dengung. Dengung yang ringan, jangan dengung yang berat. Dengung yang ringan. Ini dua tugas. Tugas yang ketiga, mesti dengung ini dibunyikan dengan ikhfa. Apa itu ikhfa? Sembunyikan, jangan bunyi terangkan, izharkan dia. Jadi kalau tiga-tiga perkara, tiga-tiga hal ini kita dapat sempurnakan, maka tetap dia tentu dapat dibunyikan dengan hukum apa? Ikhlas. Jadi yang penting tadi apa? Saya cikgu kata bibir jangan di apa? Jangan dikata. Jangan dikatut rapat. Kalau katut jadi hukum izhar bi ghunnah. Cuba kata semua. Izhar bi ghunnah. Apa arti izhar ghunnah? Terang nyata dengan dengung. Nah, itu dia. Baik, apa bacaan yang salah sekarang? Dan ini juga bacaan salah. Kalau orang baca begini, cuba dengar semua. La yunbadanna. Ada dengung? La yunbadanna. Apa salahnya coba? Tidak dimasukkan, cikgu. Salah. Apa salah? Bunyi nun tidak tukar kepada mim. Itu dia. Nun tak tukar. Masuk apa? Masuk bukan idgham. Kalau idgham baru masuk. Ini tidak tukar nun dengan ada la yunbadanna. Tak tukar. Nah, perhatikan tengok baca kesilapan baca. Bukan masuk. Nah, baik. La yunbadanna. Apa salah? Tidak didengungkan cikgu. Betul. Tak ada dah? Tak ada dengung. Sudah dua. Baik, lagi satu. Tengok. La yunbadanna. Apa? Ada. Manjangkan dengung tu. Dengung terlalu. Cuma kita baca dua. 2 harakat. Ini sudah baca berapa harakat? Sudah masuk tiga. Sudah baca Jadi cikgu percaya. Dan para penonton sekalian, setiap kali kita jumpa nun atau baris dua yang mati tadi ni, nun mati baris dua dengan ba yang satu saja, hukum namanya apa? Iqlab. Tugas yang tiga jangan lupa. Baiklah. Hingga kita bertemu sama-sama anak-anak melihat percakapan, ya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah pun faham dan telah pun mencatat bahagian yang ketiga daripada hukum nun mati dan tanwin yang bernama iqlab. Pelajaran lalu kita sudah faham apa namanya iqlab. Sudah faham. Anak juga telah beri misal-misal yang berkenaan, iaitu cara bunyinya dan bacaan yang dikehendaki. Sebelum kita beralih kepada pelajaran yang baru, cikgu telah sediakan beberapa soalan untuk mendoga apa yang telah anak catat, apa yang telah anak faham dalam pelajaran iqlab. Ini dalam bahasa Arab dia kata soal adalah kunci bagi ilmu. Dengan kita banyak soal akan menambahkan ilmu kita. Yang lain pun dapat. Baiklah, sekarang bersedia soalan yang pertama sekali cikgu nak terangkan. Ya, cikgu soalan kepada Zahratul Lail dulu. Cuba jaga. Apa arti iqlab? Zahratul Lail. Iqlab itu apa dimaksudkan? Apa artinya? Iqlab ialah menukar nun mati dan baris dua atau tanwin menjadi mim, cikgu. Tepat. Nun katanya. Ditukar. Ya. Jadikan mim. Begitu kat baris dua. Dibunyikan jadikan mim. Bagaimana? Tepat. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada pelajaran lalu. Baik. Soalan yang kedua. Halilah. Cuba Halilah terangkan. Bila masanya huruf nun mati dan tanwin ini boleh tukar? Setiap masa kena tukar, bila masanya? Tak cikgu, apabila bertemu dengan ba, sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Dengan ba saja. Dengan nun tak boleh tukar, yang lain dengan nun tak boleh, nun dengan lam tak boleh. Dengan ba saja satu huruf saja. Ketika inilah nun ni ditukar bunyi jadikan mim. Juga baris dua. Sebagai misal yang telah diberikan tadi. Apa bunyi misal tadi? Ada beri misal belum lagi? Nah, dia tak beri misal anak. Cuba nak tahu bila. Dia kata boleh jumpa dengan ba saja. Baik. Soalan ketiga cuba Suhana terangkan. Berikan. Tadi dia cuma kata tukar. Berikan misal-misal yang berkenaan. Sama dalam satu kalimah dia kata. Atau dua kalimah atau baris dua. Boleh? Boleh Ya, cikgu. cuba.
Misal dalam satu kalimah ialah anbi'uni. Anbi'uni. Tepat satu kalimah. Anbi'uni. Ya. Yang kedua ialah dalam dua kalimah iaitu wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. Misal yang kedua. Dan misalan dalam tanwin ialah sami'un basir. Sami'un basir. Maknanya itulah dia. Dia kata yang boleh ditukarkan jadi mim dalam 3 perkara. Semuanya jumpa dengan ba, baik dalam satu kalimah, baik dalam 2 kalimah, baik dalam nun yang baris 2 bertemu dengan ba. Tepat. Kali ini saya nak tanya kepada Mak Amin pula. Cuba Mak Amin terangkan. Bagaimana supaya bacaan tepat dan sempurna, ya, tepat dan sempurna dalam hukum iqlab ni. Apa kita nak tunaikan? Ya cikgu, yang pertama hendaklah ditukarkan nun mati atau tanwin dengan huruf mim. Yang pertama katanya tukar nun yang mati tadi dengan baris 2 jadikan huruf mim. Pada tulisan semua. Pada lafaz saja. Lafaz dia, tulisan tidak tukar. Satu. Yang kedua, diikhfakan bunyi huruf mim dengan ba itu. Diikhfakan di sisi ba. Artinya disembunyikan. Ikhfa di Arab sembunyi. Artinya diikhfakan disembunyikan huruf mim di sisi huruf ba. 2. Yang ketiga dinyatakan dengungnya beserta ikhfa. Bunyi mim itu, bukan nun mati ataupun tanwin. Jadi dengung ni bukan bunyi nun. Jangan baca apa tadi tu kita punya ambiuni. Dia nak bunyi mim, bunyi itu yang dengungkan. Bunyi yang dengung ni dengung mim katanya. Bukan dengung nun. Bukan dengung baris 2. Kalau ada 3 ni, maka sempurna bunyi iqlab. Masya Allah, alhamdulillah, tepat jawabannya. Dalam Quran Utsmani, anak-anak, di sana ada khas keistimewaan dalam hukum iqlab. Kalau kita baca Resam Utsmani, nanti kita akan belajar. Tapi sementara itu, sama-sama kita baca. Apa ada dalam Utsmani yang boleh menunjukkan hukum iqlab? Dalam Mus'haf Utsmani dikenal dengan ada tanda mim di atas nun. Ada tanda mim di atas? Nun. Baik. Itu aja lagi. Min ba'di. Iya, mim ba'di. Dan baris 2 dibuang satu baris, ditukar dengan mim. Misalnya yauma idzin bi jahannam. Bagaimana anak? Cuba tulis sikit. Dia kata mim ba'di. Resam Utsmani ada tukar mim. Mim itu ditunjuk nun tak tukar. Mim ba'di. Cuba ikuti, ini dia mim ba'di. Ini dia. Itu dia. Inilah mim di sini dia kata dia ba'di. Itu dia. Mim ba'di. Ini nun. Kalau baris 2 apa tadi misalnya? Yauma idzin. Yauma idzin kata dia tengok. Ya, ini yauma. Ini di izin. Hamzah di bawah selalu dia yauma idzin. Ini ke? Yang mana sekarang nun? Yang atas ke bawah? Yang atas. Ini dia. Itu dia. Yauma idzin bi jahannama. Itu dia, bi jahannama. Ya, ada nun sini, bi jahannama. Itu dia tu. Ini kita maksud sekarang. Yauma idzin bi jahannam. Ada. Baris 2 jakanya, ada baris 2 beginilah. Tapi di tengah mim pula tukar. Satu baris 2. Inilah tanda dalam kitab Utsmani. Dia katakan bacaan apanya? Iqlab. Alhamdulillah. Itu dia jawapan yang telah diberikan oleh Ta'ala. Baik. Ada lagi satu soalan. Saya tanya kepada Izzat pula. Cuba terangkan bunyi yang tepat dalam bunyi iqlab ni. Macam mana cara-cara yang tepat? Cuba. Ketika nun ditukar ke huruf mim, hendaklah ditukar dengan cermat, perlahan dan meregangkan sedikit 2 bibir mulut. Begini cikgu, pada misal wa amma ma bakhila. Itu besar pun tak boleh kata sedikit tadi kata ma begitu. Wa amma, cuba. Wa amma ma Terlampau besar. Wa amma man bakhila ma. Kenapa kata sedikit takkan banyak lagi? wa amma ma bakhila. Wa amma man bakhila. Man bakhila. Bukan man bakhila. Itu dia. Artinya, cara tu mesti nak tahu. Tukar sudah tahu. Nama ikhfa sudah tahu. Dengung sudah tahu. Tapi cara tu inilah sedikitlah saja. Kalau payah-payah, ambil kertas. Letak dekat situ.
bunyi juga ikhlas dia. Letak kertas yang halus tu. Ya, kertas apa tu letak. Dan asal jangan tutup betul, jadilah bunyi ikhfa. Alhamdulillah, sudah kita kenal huruf-huruf yang tersebut. Misalnya itulah bagian yang ketiga. Seterusnya anak, kali ini kita beralih kepada hukum yang keempat, iaitu apabila nun mati dan juga baris dua bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, kali ini namanya ikhfa. Cuba ikut semua. Ikhfa. Ikhfa. Lagi cuba. Ikhfa. Grafik kita dah tunjuk, tengok. Alif, kha, fa, alif, hamzah. Ikhfa bunyi, ya? Baik. Sebelum itu tulis misal yang berkenaan. Misalnya, cuba kata al-insanu. Cuba ikut semua. Al-insan. Ya. Alif lam, ya, hamzah, nun, sin, alif, nun. Kita dapat dalam grafik ada tanda sana al-insanu. Al-insan. Ini misal, semua sudah tahu al-insan. Sudah tahu hukumnya ikhfa. Apa kita dapat dari insan ni? Kalau kita perhatikan betul. Kita perhatikan, kita dapat nun mati. Dalam bahasa Usmani, kalau nun tak ada tanda, artinya mati lah tu. InsyaAllah akan sampai. Jumpa dengan huruf sin. Ya, nun mati jumpa dengan huruf sin. Bagaimana bunyinya pula? Tadi kita tahu nun mati jumpa dengan sin. Bunyi macam mana? Cuba dengar baik-baik. Anak-anak semua. Cuba ikut. Al-insanu. Cuba. Al-insan. Dengar. Lihat. Al-insanu. Cuba lagi. Al-insanu. Kalau kita teliti, nun ni tak pernah dengar. Tersembunyi. Tak dengar. Kalau dengar betul, lain bunyinya. Tak dengar. Al-insanu. Tak jelas. Tak ada seperti terang. Kalau bunyi begitu, al-insanu. Ini terang. Tapi tidak al-insan. Tak jelas. Kalau kita jelaskan, ini namanya hukum kalau cikgu baca al-insanu. Al-insanu terang tak nunnya? Terang. Ini bunyi namanya Izhar. Kalau cikgu baca macam ini, macam mana? Al-insanu. Idgham. Sebab nun masuk dalam apa? Dalam sin. Semua bukannya. Satu nama izhar, satu nama idgham. Tapi apa hukum yang sebenarnya kita tindak sekarang namanya ikhfa. Cuba ikut lagi semua. Al-insanu. Al-insanu. Lagi sekali, biar betulkan ikhfa bunyinya. Al-insanu. Al-insanu. Artinya nun ini dibunyikan dengan ikhfa. Apa maksudnya sekarang? Sudah kita tahu bukan izhar. Sudah tahu bukan idgham. Semua tadi salah. Kalau izhar pun salah, kalau idgham pun salah. Baca yang tepat. Satu bunyi, dengar baik-baik, catat semua. Satu bunyi antara izhar dan idgham. Itu dia kata ikhfa. Satu bunyi antara izhar dengan idgham. Tanpa ada bunyi sabdu serta kekal bunyi dengungnya. Itulah yang dinamakan hukum ikhfa. Ikhfa macam ini, ikhfa nanti akan jumpa banyak lagi. Namanya ikhfa haqiqi. Cuba semua. Ikhfa haqiqi. Nanti ikhfa banyak ada ya. Kita akan jumpa banyak. Tapi kali ini, apabila nun mati, baris dua jumpa huruf yang berkenaan ini, namanya ikhfa apa? Haqiqi. Kenapa kata haqiqi? Haq, haqiq. Cakap Arab haqiqi itu tepat. Betul. Betul. Artinya, mesti dibunyikan dengan ikhfa semua huruf-hurufnya. Segala huruf ikhfa yang ada, mesti dibunyikan dengan dia tidak terkeluar padanya. Semua mesti dibunyikan dengan ikhfa. Itu makna hakiki. Tentu anak-anak kenal pula. Macam mana kenal hukum ikhfa kerja ini? Tentu ada huruf yang tertentu. Apa hurufnya? Hurufnya ada 15.
Selain daripada huruf dulu. Izhar ada berapa? 6. Idgham ada berapa? 6. Iqlab berapa? 1. Jadi semuanya 13 kan? Jadi tinggal 5. Huruf hijaiyah semua berapa? 20 berapa? 28. Tolak 13 tinggal 15. Itu dia. 15 huruf ni kita dapat kenal. Nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan huruf yang 15 ini, mesti kita baca dengan ikhfa. Baik. Sekarang cuba kita lihat apa huruf-huruf yang dikatakan huruf ikhfa 15 ni. Sana ada syair dalam bahasa Arab. Cuba tengok grafik kita. Cuba ikut semua. Sif, cuba. Sif. Za. Sana. Kam. Jada. Syakhsun. Qad sama. Dum. Tayyiban. Zid. Fi tuqan. Ba'. Zalima. Kalau anak-anak hafaz, tak payah cakap sebut 15 huruf ni. Sifdhatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba' zalima. Hafaz besok ya, cikgu nak dengar lagi. Tengok, cikgu baca. Sifdhatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba' zalima. Apa huruf yang 15 ini? Nah, cuba catat semua. Sif artinya huruf sad. Sif huruf apa? Sad. Za huruf apa? Za. Catat semua. Sana apa hurufnya? Fa. Kam hurufnya apa? Kaf. Jada huruf jim. Syakhsun huruf shin. Ada grafik ini, anak tengok betul ya. Qad huruf qaf. Sama huruf sin. Dum huruf dal. Tayyiban huruf ta. Zid huruf zai. Fi huruf tha. Tuqan huruf ta. Ba' huruf dad. Yang akhir zaliman. Huruf apa? Za. Inilah 15 huruf yang kita mesti nak faham betul-betul, nak kenal betul. Kita tolaklah yang 13 tadi. Tolak yang 13. Jumpa saja huruf yang 15 yang baki ni. Inilah huruf apa namanya? Ikhfa. Jadi anak-anak, setiap kali kalau kita jumpa keadaan nun atau baris 2 bertemu huruf 15 ni, maka wajib dibaca dengan hukum ikhfa. Apa haqiqi namanya, ikhfa haqiqi. Anak-anak sekalian, ikhfa bukan satu macam bunyi. Ini cikgu nak terangkan. Yang paling susah sikit dalam bunyi ikhfa lah. Izhar senang, idgham senang, iqlab senang. 15 huruf ni kadang ada bunyi tebal, kadang bunyi tipis. Ya? Katalah sekarang, kalau dia jumpa huruf sad. Tadi huruf sin kan? Al-insana. Cuba. Al-insana. Insanu ke insani tak kira. Kita nak bunyi in sekarang. Al-insanu. Cuba. Al-insanu. Bunyi ikhfa'nya ni tipis. Tapi kalau jumpa huruf sad, lain pula bunyinya. Kena tebal. Katalah jumpa dengan sad. Cuba ikut semua. Yang surukum. Cuba kata yang surukum. Cuba. Yang surukum. Tak boleh baca yang surukum. Yang. Tak boleh. Kata yang surukum. Cuba. Yang surukum. Ini satu kalimah. Kalau jumpa dalam 2 kalimah. Min salsalin. Min salsalin. Beza tak bunyinya? Kalau baris 2, tengok. Rihan sarsara. Cuba. Rihan sarsara. Apa yang kita dengar sekarang? Di samping bunyi ikhfa, satu bunyi izhar dengan idgham. Di sana satu bunyi lagi dengung, ada tebal, ada bunyi tipis. Kalau insan bunyi tipis,
Tapi datang huruf sad pula bunyi tebal. Itulah beza antara beberapa ikhfa yang terdapat. Ini kita nak tahu juga. Kenapa kita tebalkan? Kerana kali ini kita jumpa nun mati bertemu huruf sad. Sad ni bersifat huruf isti'la. Arti isti'la huruf tebal. Sebab itulah ikhfa-nya pun, dengunya pun mesti ditebalkan. Jadi di samping anak-anak membunyikan ikhfa tadi, di samping situlah bunyi hurufnya, bunyi dengunya tebal. Anak-anak tahu juga berapa huruf nak tebal, berapa huruf yang tak ditebalkan. Cuba catat lagi. Huruf yang ditebalkan ada 5. Berapa hurufnya? 5. Yang pertama cuba ikut. Sad, cuba. Sad. Bad. Bad. Ta. Ta. Za. Za. Qaf. Qaf. Ini 5 huruf. Asal nun mati atau baris 2 jumpa dengan 5 huruf ni, maka bunyinya, dengungnya, ini ikhfa-nya tebal. Seperti yang satu misal cikgu tadi. Yansurukum min salsalin rihan sarsara. Ini sad tadi kan. Bisa misal berikut nanti insya-Allah cikgu akan berikan lagi macam mana bunyi yang tebal kan. Baik. Seterusnya anak. Kita dah bagi misal yang pertama al-insan, ya. Sif itu sad dulu, ya. Tadi kita itu dia tengah yang surukum kan? Tebal tak tu? Tebal. Baik. Yang kedua, misal yang kedua. Sif, kemudian yang kedua dzal. Cuba semua catat. Sekarang kita jumpa nun dengan dzal pula. Cuba ikut semua juga. Munzirun. Cuba. Munzirun. Tebal ke tipis? Tipis. Boleh baca munzirun. Sebab bukan jumpa huruf apa? Huruf yang yang 5 tadi. Kena tipis. Yang bunyi munzirun. Cuba. Munzirun. Man zalladhi. Man zalladhi. Tipis ke tebal? Tipis. Sira'an dhalika. Sira'an dhalika. Oleh kerana bertemu dengan huruf, bukannya huruf isti'la, iaitu huruf yang tipis, maka hendaklah bunyi dengungnya juga tipis. Jadi apa yang kita faham sekarang anak dalam pelajaran kita kali ini? Dalam ringkas kita nak ulang sekali lagi. Walaupun cikgu bilang bagi misal-misal yang berkenaan, kita baru dapat 2-3 misal aja. Al-insan, yang surukum, man dalladhi. Kerana setiap huruf yang bertemu yang ada bunyi khas dalam ikhfa. Kita nak jaga nombor 1, hendaklah dibunyikan satu bunyi antara izhar dengan Idgham. Ingat. Antara izhar dengan Idgham. kalau izhar lain tak? Idgham lain. Izhar artinya apa? Nyata, terang ya. Tanpa dengung. Idgham masuk. Semua salah bacaannya. Kalau baca izhar pun salah, kalau baca idgham pun salah. Tapi kata idgham, satu bacaan antara bunyi izhar dengan idgham. Ya, dimasukkan, itu namanya idgham. Diterangkan namanya ini antara. Kemudian apa kita nak buat? Serta dia dengungkan di sisi huruf yang dijumpai. Tapi ingat, dengungnya ada 2 macam. Satu dengung tebal, satu dengung apa? Tipis. Bila dengan dengung yang ditebalkan? Dengan huruf Bila bertemu dengan berapa? 5 huruf. 5 huruf. Ingat, yang pertama apa? Sad. Apa lagi? Bad. Lagi? Ta. Lagi? Za. Lagi? Qaf. Setiap kali jumpa 5 huruf ni, mesti kita tebalkan. Ini akan kita jumpa misal nanti. Setiap misal kita akan jumpa nanti insyaAllah. Jadi, ingat anak-anak. Sekarang kita sudah dapat 2 misal. Satu, tadi, yang surukum min salsalin. Kemudian apa lagi? Rihan sarsara. Kau dah catat? Misal yang kedua, man dalladhi munzirun sira'an dhalika. InsyaAllah, kita akan tambah lagi. Ada 13 misal lagi. Kerana huruf ikhfa berapa ada? 15. Ada 13 misal lagi. Setiap misal ada tebal, ada tipis. Kemudian cara ikhfa yang tepat macam mana? Saya akan terangkan insyaAllah pada yang akan datang. Macam mana dia nak taruh mana? Taruh atas gigi, dalam gigi, tepi gigi.
tepi dua bibir. Itu kita nak terangkan pada pelajaran akan datang insyaAllah. Jadi, dengan ini fahamlah kita sudah 4 hukum kita dapat. Ya, tetap menghormati. Baris 2 bertemu dengan huruf yang 28 ini, 4 hukum kita dapat. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Baiklah, hingga kita bertemu. Saya ucapkan selamat uji jaya. Dan raja-raja dia tengok kepada catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.